Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-184. Alhamdulillah. Tajuk kita hari ini adalah penilaian Allah yang paling utama. Okey, Soleh nak minta tolong kepada anda semua, tolong sharekan, tolong kongsikan Soleh punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Hai Umi Afan, Kalisha, Umaira. Okey, thank you yang bersama pada hari ini. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Angga Masyita. Okey, alhamdulillah. Jom sama-sama kita berselawat dahulu dan berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu Taman-Taman Syurga pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, hari ni tajuk kita adalah penilaian Allah yang paling utama. Okey, waalaikumsalam Nur Syahidah Hamidi dan semua yang memberi salam. Thank you, tolong share, tolong seru dan tolong kongsikan live pada petang ini. Alhamdulillah. So, penilaian Allah yang paling utama. Kita hari ni bila kita hidup, kalau kita asyik nak fikirkan penilaian manusia, so kita akan kecewa, kita akan frust, kita akan sedih, kita akan geram dan sebagainya. Tetapi kalau kita letakkan penilaian Allah yang utama, insya-Allah kita takkan lagi rasa kecewa, kita takkan lagi rasa sedih, kita lagi takkan merasakan hidup kita ni kesunyian. Tetapi cukuplah kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang memegang dan tempat kita bersandar. Okey, waalaikumsalam Puan Marniati Murad. Hai, waalaikumsalam Kak Suhaiza. Okey, alhamdulillah, thank you. Hai juga kepada Kak Emma. Okey, alhamdulillah. So kita, kalau kita meletakkan Allah nombor satu dalam hati kita, insya-Allah kita tak akan lagi rasa gelisah, kita tak akan lagi rasa gundah. Insya-Allah hati kita akan merasa tenang. Selagi kita berharap hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tempat kita bersandar, Allah tempat kita meluah, insya-Allah kita tak akan sempat nak merasa sedih, kita tak akan sempat nak rasa kecewa ataupun down, insya-Allah. So, sekeping hati yang bersih, sekeping hati yang sentiasa meredokan setiap apa yang berlaku, insya-Allah Allah akan gantikan pelangi yang indah kepada dirinya. Dan hati yang bersih itu penentu kepada akhlak kita. Kalau kita nak tengok peribadi dan akhlak seseorang tu sama ada bersih ke atau tidak ke, kita lihat bagaimana cara dia melayani seseorang, cara dia menyantuni seseorang, cara dia bercakap, cara dia berpakaian, cara dia menuturkan kata-kata. InsyaAllah disitulah peribadi dan akhlak mulia yang kita dapat lihat. Sebagai contoh, kalau kita nak tahu sebagaimana indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis telah mengatakan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. So kalau kita satu hari kita baca Al-Quran kan, dalam tu kita jumpa pengajaran demi pengajaran, kita jumpa kisah yang penuh dengan orang kata ilmu, pengetahuan dan muhasabah diri kita, makanan rohani kita, terapi jiwa kita, kita rasa tenang selepas mengaji Al-Quran. Dan itulah sebenarnya akhlak Rasulullah yang tergambar indah, tak terperi peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, insya-Allah.
Okey, yang kedua, serahkan 100% hati kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada masalah, kalau kita sedang bersedih, kalau kita sedang dirundung dengan pelbagai masalah kesulitan hidup apa sahaja, kehilangan, keresahan hati kita, jiwa kita kosong, hendaklah kita berbalik kepada Allah. Hendaklah kita berbalik, turn back to Allah. Sebab manusia ni, selagi dia rasa gelisah, selagi dia rasa tak tenang, mesti dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi seorang yang beriman, seorang yang beramal soleh, seorang yang selalu meletakkan Allah nombor satu, insya-Allah dia merasa dekat sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masalah, dia solat, dia sabar. Ada masalah, dia mengaji Al-Quran, dia ambil wuduk dan jiwa dia tenang, insya-Allah. Jangan meletakkan kita punya sandaran kepada manusia. Kita letakkan sandaran kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila kita meletakkan sepenuh hati kita, segenap jiwa kita hanyalah kepada Allah, insya-Allah Allah akan mengurniakan kita satu ketenangan yang sangat-sangat abadi, insya-Allah. So hari ni tajuk kita penilaian Allah yang paling utama. Ada masalah, carilah Allah. Jangan kita mengadu pada manusia, jangan kita mencari-cari salah manusia, tetapi bercakap sahaja dengan Allah. Cukuplah kita menjadikan Allah tempat kita bersandar. Pegang Allah sungguh-sungguh, erat-erat dalam hati kita, insya-Allah hati kita tak akan jatuh berkecai, hati kita tak akan tercampak jauh daripada landasan dan dakapan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya, kita kalau nak memperoleh hati yang suci bersih, kita nak sentiasa, orang kata, hidup tu tenang, aman, bahagia, hendaklah kita melakukan apa yang Allah suruh, apa yang Allah suka, itulah yang kita lakukan. Dan apa yang Allah cegah untuk kita supaya tidak buat, hendaklah kita tinggalkan dan segera jauhkan diri kita daripada perkara kemungkaran, amar makruf dan nahi mungkar. Contoh, kalau kita nak dekat dengan Allah, banyakkan menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Kalau kita nak dekat dengan Allah, banyakkan sedekah, infak harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi andai hidup kita hari ini serabut, penuh dengan masalah, hendaklah kita muhasabah diri, tinggalkan segala perkara keduniaan sebentar, berehat sebentar, mengadulah dan bentanglah tikar sejadah. Bercakaplah dengan Allah, talk to Allah, cakap dengan Allah, luahkan segala masalah kita, mengadulah kepada Allah, menangislah kepada Allah, merintihlah kepada Allah. InsyaAllah selepas titisan-titisan air mata tu kita dah habis, dah keluarkan, InsyaAllah tak ada lagi dah air mata akan keluar. Kita akan bangkit kuat luar biasa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, cubalah try. Kalau kita hidup ni penuh dengan masalah, menangislah dan mengadulah hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya, kenapa? Hati manusia ni Allah yang pegang. Selagi kita bersandar penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha mengizinkan. Tetapi andai kita nakkan sesuatu tu Allah masih belum tunaikan, itu sebenarnya Allah sedang menguji kita. Allah sedang test kita. Adakah kita sabar untuk memohon dan terus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada sejenis manusia ni, dia mudah give up. Baru sekali menadah tangan, okey, dia tunggu, tak dapat lagi, Allah tak tunaikan lagi hajat dia. So, dia give up, dia putus asa dan dia salahkan Allah. Itu adalah cara yang salah. Tetapi kita, kalau kita hamba yang beriman, kalau kita ni adalah manusia yang penuh dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan terus berdoa tanpa henti. Sebab kita tahu, kita teladanilah kisah sebagaimana Nabi Zakaria nak zuriat, nak menanti zuriat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Zakaria berdoa 70 tahun. Itu adalah Nabi. Kita ni manusia biasa. Kita ni adalah pendosa. Kenapa kita cepat give up? Kenapa kita cepat putus asa? Kerana kita, iman kita tak sekuat. Sebab itu, Rasulullah, para sahabat, para anbiya sentiasa menadah tangan tanpa henti sehinggalah nafas yang terakhir terus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Zakaria nak anak, dia tunggu 70 tahun baru Allah makbulkan doa.
Kita ni manusia biasa yang hari-hari buat dosa, dosa besar, dosa kecil, sama ada kita sedar ataupun tidak, kita masih lagi tidak insaf. Kebergantungan kita kepada Allah tu sekecil semut. Kebergantungan kita kepada Allah tu kita tak yakin. Sebab tu Allah susah nak tunaikan doa kita. Sebab tu Allah susah nak makbulkan doa kita. Kerana tiada keyakinan dan penyerahan hati total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita asyik dok fikir apa je orang negatif cakap. Kita tak heran pun apa yang orang-orang positif cakap tu tak terserah elok pun kat hati kita. Dan insya-Allah bila kita letakkan penilaian Allah yang paling utama, insya-Allah kita tak akan bersandar kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, penilaian Allah yang paling utama hanya akan dimiliki daripada jiwa yang tenang, hati yang tenang, hati yang sentiasa ingat Allah, hati yang sentiasa meletakkan Allah nombor satu akan merasakan ketenangan yang paling abadi insya-Allah. Bila mana dia menjaga hati dia, dia menjaga sangkaan dia, dia menjaga hubungan dia dengan Allah, insya-Allah Allah akan tunaikan doanya, permintaan dia saat yang tepat. Tak cepat, tak lambat, tapi tepat pada waktunya. So kita sebagai manusia kenalah yakin Allah akan berikan apa yang kita nak tu tepat pada waktunya insya-Allah. Dan ketenangan yang paling abadi tu adalah yang paling mahal. Tak ada ketenangan yang jual dekat kedai-kedai dekat luar sana. Hanya akan diperolehi oleh sekeping hati yang meletakkan Allah di hadapan. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus dan Allah selamanya. Selagi mana kita menyebut nama Allah dalam harian kita, insya-Allah Allah akan sentiasa bersama kita. Saat kita susah, saat kita senang, saat kita sedih, saat kita gembira, insya-Allah Allah ada bersama kita. Jangan kita lupakan Allah. Silapnya kita hari ni, asal kita senang sikit je, asal Allah bagi kita nikmat ketenangan sekejap, kita rasa gembira dengan segala rezeki Allah, tiba-tiba kita lupa diri. Kita menjadi seorang yang kufur nikmat. Kita mula jauh dari Allah. Kita mula solat lambat. Mula tinggalkan zikrullah. Dah lama tak selawat. Dah lama tak mengaji. Lalu bagaimana? Allah hadirkan ujian. Allah hadirkan sedikit tes hidup. Bagaimana Allah nak uji iman kita ni? Iman kita ni naik turun setiap hari. Iman kita ni sentiasa berbolak-balik. Hati kita berbolak-balik. Kejap okey, kejap tak okey. So itulah tanda keimanan seorang manusia yang sentiasa kena berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada masalah, always back to Allah. Tak ada solusi lain. Tak ada solusi lain. Seperti dalam surah Al-Baqarah, Allah telah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan Allah dengan cara solat dan sabar. InsyaAllah bila kita jaga solat kita, and then kita sabar, kita reda, insyaAllah jalan penyelesaian akan datang kepada kita. Dan kita tidak lagi kecewa, kita tidak lagi give up dengan kehidupan kita, malah kita bersyukur Allah berikan kita ujian saat yang tepat, yang saat kita perlukan Allah sangat-sangat pada waktu ini, insya-Allah. Okey? Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sahaja perkongsian soleh hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya.